Assalamualaikum guys, welcome back. Memang ramai yang tag aku, PM aku dan juga request aku untuk ulas isu pasal insiden funfair yang jadi semalam. Tapi maafkan aku sebabnya aku memang tak sempat nak buat. Semalam aku ada hal. Tapi aku memang follow rapat pasal isu ni. Dan untuk hari ni aku nak share dengan korang jawapan daripada Majlis Perbandaran pasal apa yang jadi dan juga feedback tentang company yang handle tapak funfair tu. Pertama sekali, aku difahamkan yang funfair tu dia beroperasi tanpa permit yang sah. Tapi macam mana pun, diorang tetap teruskan juga funfair diorang tu. Dan Majlis Perbandaran Kuala Selangor maklumkan yang 29 November lepas, diorang dah pun seta kawasan tu. Tapi benda tu masih lagi tak berjalan sebabnya syarikat yang handle funfair tu tetap juga berdegil dan teruskan juga operasi sampailah terjadinya peristiwa semalam. Kata yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Selangor, Rahilah Rahmat, selain daripada beroperasi tanpa kebenaran, tapak pesta ria itu juga tidak mendapat kebenaran MPKS selain polis dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP. Dan dekat sini satu je kebenaran yang diorang dapat ialah kebenaran daripada tuan tanah untuk diorang jalankan operasi dekat tanah tu. Okey, tambah ada lagi, MPKS turut bagi notis kompaun kepada pengusaha tapak pesta ria itu. Kesalahan yang dibuat tu memperuntukkan denda maksimum RM25,000 atau penjara hingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Katanya kejadian seperti itu boleh dielakkan jika arahan pihak berkuasa dipatuhi sejak awal ketika sitaan dilakukan. Dia punya ending tu aku tak boleh belah lah. Masalahnya sekarang ni siapa yang patut buat penguatkuasaan? Dia dibaratkan macam kata, let's say lah, kata ada orang masuk dalam rumah kita kan. Kita just macam kata, jangan masuk, tak boleh masuk. Orang tu pun tak tahu, orang tu masuk juga. Masuk dalam rumah kita. Lepas tu pegang anak kita, campak keluar. Lepas tu nanti bila orang tanya, dia cakap, saya dah cakap dah jangan masuk, tapi dia masuk. Logik tak? Kejap aku nak fikir. Dah halang, tapi benda tu masih lagi berjalan. Bukankah korang yang ada kuasa untuk stopkan benda tu? Wipe out whatever yang ada dekat situ. Takkan benda macam tu nak kena penduduk setempat pula pergi ke sana, pergi buat checking, pergi tengok, okey, ada tak lesen, ada tak permit, okey, ada tak kebenaran daripada sekian. Okey, lepas tu tak ada, okey. Penduduk setempat ke yang nak kena settlekan semua benda tu? Nak kena clearkan tempat tu? Logik tak? Kejap aku nak fikir. Dan bila netizen baca statement tu, semakin banyaklah sebenarnya persoalan yang timbul. Antara komen yang aku baca, telah disita tapi masih boleh beroperasi. Something very fishy-mishy here. Biasa dah perkara macam ni, padahal terang dalam bandar dan terang benderang waktu malam. Bila ada berlaku kemalangan, barulah ada cerita. Tak gitu. Cuba kereta tak letak kupon, dia jauh nampak aja. Sangat tak masuk akal. Benda bukan dalam hutan, tapi betul-betul tengah bandar. Sita apanya? Benda duk operasi. Jadi kes baru kelam kabut turun. Saya bayangkan ada selit bawah meja. Berat pertuduhan tu. Tapi betul ke tidak, itu cerita lain. Persoalannya dekat sini, kenapa dalam 10 hari tak ada tindakan tegas yang diambil? Yang kedua, kenapa nak kena tunggu benda-benda macam ni jadi baru nak buat statement? Perkara macam ni memang kerap jadi. Adakah nak tunggu bila sesuatu tu melibatkan nyawa, barulah pihak-pihak ataupun agensi-agensi yang berkenaan ni baru nak bertindak? Dan yang seterusnya, kenapa nak kena tuling jari ke sana ke sini? Sebab sekarang ni apa-apa jadi pun tanggungjawab, walaupun termaktub pada company yang jalankan operasi funfair tu, tapi perkara tu berlaku dekat Kuala Selangor, which is di bawah kuasa Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Bagilah alasan berapa banyak pun, bagilah sebab macam mana pun, kami tetap nak tahu juga kenapa MPKS lambat bertindak. Takkan tak ada langsung petugas yang lalu lalang dan dapat tahu ataupun yang perasan dekat situ ada funfair. Dan walaupun tak ada lesen, kenapa masih lagi boleh berjalan? Kami nak tahu. Nasihat aku pada semua, kalau buat kerja, buatlah dengan ikhlas, buatlah dengan jujur dan pastikan kerja kita tu settle betul-betul. Sebab di akhir cerita, kita tolaklah ke sana, kita tudinglah ke sana. Di akhirat nanti, kita yang kena menjawab. Dan kejadian ni lah contoh kenapa aku selalu cakap dengan bini aku tak nak pergi ataupun buat benda-benda yang ekstrim macam ni. Dia tak adalah ekstrim sangat, tapi benda-benda yang ada risiko ni, kalau boleh dielakkan, elakkanlah. Bukan kita takut, tapi kita sayang nyawa kita. Dan pada korang semua, kalau kata korang nak pergi lagi tempat-tempat macam ni, funfair kan benda semua ke, pastikan korang check betul-betul. Kalau kata ada benda-benda yang mencurigakan, tak payah naik, buat laporan. Mungkin laporan ataupun keprihatinan kita tu mampu selamatkan nyawa. Kita tak tahu. Apapun, kita nantikan perkembangan seterusnya
seterusnya. Dan kepada mereka yang terlibat dekat dalam insiden ni, kita sama-samalah doakan semoga mereka semua cepat sembuh, insya-Allah. Dan akhir kata pepantun, kalau ingin beri bunga, beri pada yang sepadan. Keruk duit bawah meja jadi kes lepas tangan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.